Assalamualaikum dan selamat petang semua. Hari ini kita bertemu lagi dalam Yuwana Usrah Show bersama dengan Ustaz yang tak perlu kita nak perkenalkan lagi, tapi saya perkenalkan juga. Ustaz Wanji. Sebelum ini kita telah tafsir berkenaan dengan surah Al-Kahfi ayat 4 dengan 5, betul Ustaz? Ya. So sekarang kita akan sambung berkenaan dengan ayat 6 dan 7. Jadi ayat 6 ni dia menerangkan pasal apa Ustaz? Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'. Nabil dan para penonton sekalian, pada hari ini kita akan sambung baca tafsir surah Al-Kahfi, dan insya-Allah kita akan masuk ayat ke-6 dan ayat ke-7 lah. Insya-Allah kita akan cuba kupas dua ayat Alhamdulillah, kita hari tu kita dah bincang dua ayat, iaitu ayat ke-4 dan ayat ke-5. Kita ada sebut tentang penglipur lara. Penglipur lara asalnya daripada seorang Quraisy Arab Mekah, namanya An-Nadhr bin Al-Haris. Itu asal cerita dia. Yang mana dia telah mengemukakan cerita-cerita daripada khayal, daripada cerita-cerita yang tak betul lah. Penglipur lara tu kan, Dia dapat daripada mana Ustaz? daripada Farsi pada masa tu. Jadi cerita tu dia popularkan di Mekah. Tujuannya adalah untuk mengalih pandangan orang-orang Islam dan juga Arab Quraisy daripada mendengar cerita dia dan meninggalkan cerita yang datang daripada Al-Quran yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Allah Ta'ala sebut penglipur lara tu, ada satu penglipur lara yang amat berbahaya, iaitu sehingga boleh mendatangkan kepercayaan. Dia iaitu boleh menjadi buat keimanan. Kan? Jadi Allah Ta'ala pun sebutlah dalam ayat ke-4 dan ayat ke-5 itu berkait dengan penglipur lara. Cerita yang merepek-merepek ni ada melibatkan dengan keimanan, iaitu apabila mereka telah mengatakan Tuhan ada anak. Itu merepek lah. Sangat merepek dah. Sangat merepek. Mula merepek biasa tu merepek dah. Yang masalahnya bila merepek tu jadi kepercayaan. Itu yang bahaya tu. Jadi iman bukan sekadar iman, bahkan dia telah mencipta agama pula. Maka kita pun tahu ada agama yang percaya Tuhan ada anak. Yahudi, Nasrani lah yang paling besar. Sebenarnya bukan Yahudi, Nasrani sahaja, kita disebut juga hari tu. Quraisy pun ada kepercayaan Tuhan ada anak. Tapi beza dia, Allah Ta'ala bagi dalam Quran, orang Yahudi itu dia kata Uzair anak Allah, orang Nasrani itu kata Isa anak Allah. Adapun orang-orang Quraisy dia kata malaikat tu anak Allah. Macam tu pula Ada, kepercayaan tu ada Jadi berpunca daripada penglipur lara, semua cerita-cerita merepek. Jadi Quran ni macam menegur lah benda macam ni. Ini bukan asas daripada ilmu. Sebenarnya datang daripada khayalan-khayalan. Yang jahil itu bukan mereka sahaja, bahkan tok nenek dia orang pun khayal. Memang jahil. Ilmu jahil semua merepek belaka. Tapi bahayanya apabila keluar daripada mulut mereka, maka akan tersebarlah kepercayaan yang tak betul itu. Kan? Mungkin kepercayaan itu sekadar mereka, tapi kalau ada orang cerita ke orang, takut-takut celah-celah ramai-ramai dengar tu ada yang percaya. Kan? Itu yang Quran bagi tahu itulah. Yang Allah Taala kata ayat kelima tu kan. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besarlah perkataan yang keluar daripada mulut mereka. In yaquluna illa kadhiba. Tidaklah apa yang mereka perkatakan itu kecuali pembohongan. Bohong belaka. Kan? Jadi maksudnya ayat ni nak bagi tahu bagaimana cerita yang tak betul tu dia jadi kepercayaan. Itu amat bahayalah. Okey, maka itu yang kita dah ceritalah ayat yang lepas Jadi pada hari ni kita nak masuk dua ayat 6 yang 7 insya-Allah. Kita akan cuba kupaslah sekadar yang kita mampu insya-Allah. Allah Taala kata fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ayat Quran. Allah Taala kata, kalau kita tengok dalam terjemahan Abdullah Basmih pimpinan Ar-Rahman, dia terjemah kat sini, dia kata maka jangan-jangan pula engkau wahai Muhammad membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka, jika mereka enggan beriman dengan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Itu terjemahan pimpinan Ar-Rahman Okey, nanti saya akan detailkan sebab saya sendiri ada ada kritikan terhadap terjemahan ini juga sebenarnya. Tapi secara dasarnya ayat ni sebenarnya Allah Taala nak gambarkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni apabila tersebar kepercayaan-kepercayaan yang tak betul hasil daripada cerita-cerita penglipur lara itu,
Itu rupa-rupanya memberi kesan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terasa lah. Nabi terasa Jadi terkesan pada hati Nabi dan Nabi bersedih lah. Kan? Iyalah yang sebelum ni mungkin cerita-cerita merepek, tapi cerita merepek itu tidak dikaitkan dengan Allah. Kan? Cerita pasal raja tu baguslah apalah. Raja Rom, Raja Farsi baik yang diceritakan oleh An-Nadhr bin Al-Haris. Okeylah, kita boleh terimalah tajuk tu kan. Walaupun tak betul, tapi boleh dimaafkan lagi lah kan. Nabi macam tak terasa sangat. Tak terasa sangat. Tiba-tiba dia orang pergi kaitkan merepek itu kepada tajuk Allah. Dengan Tuhan ya. Allah tu. Dia kata Allah Ta'ala tu ada anak. Itu sudah pasti memberi kesan pada diri Nabi SAW. Yalah, kita macam mana tak payah cerita Nabi dengan Allah. Bayangkan kita dengan mak kita contoh kan. Orang pergi cerita benda tak betul dan cerita tak betul tu dilibatkan dengan mak kita. Apa perasaan kita? Terasa macam cross the line betul lah. Kan? Melampau dah ni. Macam tu terasa kan. Ataupun kita ada isteri ataupun girlfriend lah. Kalau kita mudah-mudahan macam Nabi tak kahwin lagi, mungkin girlfriend lah. Jadi kalau girlfriend kita tu sebagai contoh, orang pergi cerita benda tak betul. Kita pun terkesan. Kau apa kes kacau minah ni kan? Apa kaitan dengan kau? Macam tu lah. Dan cerita tu tak betul. Dia mesti ada kesan pada diri kita kan. Sebab kekasih kita, girlfriend kita tu orang yang kita sayang. Isteri kita tu orang yang kita sayang. Mak kita tu orang yang kita sayang. Bayangkan Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Betul tak? Betul. Allah Ta'ala sayang dia, dia pun sayang Allah. Jadi sayang dia kepada Allah tu, kalau nak banding kita sayang pada Allah, jauh beza lah. Ya, kan? Sangat-sangat jauh beza. Jauh beza kan. Jadi sayang betul-betul. Tiba-tiba orang pergi sentuh Allah tu. Nabi terasa betul. Terasa betul. Betul. Maksudnya benda tu memang memberi kesan pada diri Nabi SAW. Maka bila sedihnya Nabi SAW ni, rupa-rupanya dia boleh membawa kepada Nabi ni mula tak lalu makan. Kalau kata orang sekarang, apa orang panggil, depresi lah. Dia jadi macam tu tau. Macam kita lah. Kita ni kadang ada satu ketika, bila kita terlalu sedih, kadang-kadang kita tengok nasi tu macam sedap, masuk mulut, tawar. Selera makan hilang. Sebab kata orang Melayu, mandi tak basah, mandi tak basah, makan tak kenyang kan. Dia berlaku macam tu pada Nabi. Makanya bila berlaku macam tu Nabi cuba berlawan. Nabi cuba menjelaskan balik. Sebenarnya tak betul tindakan korang. Korang telah melakukan fitnah kepada Allah Ta'ala tu sendiri sebenarnya kan. Sebab fitnah kepada manusia dah dosa besar. Dosa besar. Bayangkan terhadap Tuhan kan. Lagi gila lah dosa dia tu kan. Amat-amat dosa lah. Makanya bila terkesan pada diri Nabi SAW, yang Nabi Muhammad SAW ni dah tak lalu makan, tak lalu nak minum. Kalau makan pun sikit, hilang selera makan. Benda ni rasa tak berlaku di kita, tapi berlaku pada diri Nabi. Mungkin adalah. Cumanya kita boleh bayang macam mana kesedihan Nabi SAW apabila orang fitnah Allah. Saya rasa kalau orang fitnah Allah, kita tak rasa apa kot. Kita sebab rasa itulah persoalan sayang kita pada Allah tu, cinta pada Allah tu. Tahap mana sebenarnya? Tahap mana. Macam Nabi tu, tahap cinta dia, bila orang fitnah Allah, dia hilang selera makan. Boleh bayang. Sayang betul tu. Sebab kita ni kalau sayang girlfriend, mungkin macam tu. Tapi sayang Allah belum tentu lagi. Betul tak? Sebenarnya dah salah dah sebenarnya. Kan? Boleh nampak macam mana Nabi dengan Tuhan kan. Maka bila jadi macam tu pada diri Nabi SAW, Allah Ta'ala pun bagi pesanan lah pada Nabi Muhammad. Maka turun ayat kita baca yang ke-6 ni. فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Allah Ta'ala kata, maka jangan-jangan pula engkau wahai Muhammad membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita. Nampak? Jangan sampai kau sedih ni Muhammad dengan sebab duka cita tu sampai membinasakan dirimu. Sampai tak makan ni membinasakan diri. Tapi kalau tengok ayat 6 Ustaz, kita nampak kasih Allah kepada Nabi tu banyak sebenarnya. Ya kan. Dia macam kita tengok cerita Piramli tu, cerita apa, Kasim Baba, Kasim Selamat. Lepas tu yang isteri dia tu kan, bila dah lari pada dia, lepas tu orang hantar berita dia dah kononnya matilah, tak mati lagi. Sabariah tu tak mati lagi sebenarnya kan. Dalam cerita macam mana sedihnya Piramli sampai mata dia buta. Dia butakan mata dia. Maksudnya di situ kita nampak kesedihan itu sampai satu tahap menangis sampai mata dia tak nampak, buta. Sebenarnya kisah ni bukan Piramli je. Dalam Quran tu ada kisah Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf. Sama juga kisah. Lebih kurang. Nabi Yusuf AS dikhianati oleh adik-beradik dia untuk jauhkan daripada bapa dia. Tiba-tiba Nabi Yaqub AS, bapa Nabi Yusuf AS, dia dapat berita kononnya anak dia mati. Dia sedih menangis-nangis sampai mata dia buta. Maksud kesedihan itu, kalau kita terlalu sedih sampai satu tahap mempengaruhi kita punya kesihatan. Kan bahaya kan.
Maka disebabkan itu Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad, jangan jadi macam tu Muhammad. Jangan jadi macam Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf tu. Kalau kita nak nisbah pada hari ni, jangan jadi macam kisah Piramli tu. Bukan Piramli, itulah filem tu kan. Berpada-pada. Sedih tu memang sedih. Nak buat macam mana kan. Itu Tuhan dah bagi dalam diri kamu. Dan kamu pun dah berusaha, diorang tak nak terima juga. Berlawan pula. Tapi janganlah sampai membinasakan diri. Maka Allah Ta'ala kata, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Tu asal cerita dia kan. Okey, Taib. Ada beberapa perkara yang kita boleh bangkitkan tentang ayat ni. Kalau kita pergi dalam cara Arab bercakap. Kita pergi atas tajuk macam mana Arab bercakap. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Tu cara susunlah. Tapi kalau cara Arab bercakap, Arab akan cakap macam ni sebenarnya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim asafan illam yu'minu bihadzal hadis. Susunannya macam tu sebenarnya. Kalau ikut kebiasaan orang Arab lah. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala mula sebut asafan tu kat belakang sekali. Kenapa tu Ustaz? Yang kita kena ingat Al-Quran ni dia lebih hebat daripada sastra. Dia sastra tu hebat kan, tapi dia beyond daripada tajuk sastra. Ada benda kita boleh sampaikan satu benda dengan perkataan biasa. Tapi ada benda kadang kita guna perkataan biasa, kita tak rasa orang faham tu macam kita faham. Maka kita terpaksa guna perkataan yang tinggi. Contoh kita buat kita sayang seseorang. Kita berkata I love you ataupun aku cinta pada kamu. Kita sebut aku cinta pada kamu, yang perempuan tu dia dengar aku cinta pada kamu, tengok memek muka dia berasa biasa. Kita akan timbul satu persoalan hati kita. Sampai tak maksud aku ni dalam hati dia? Kadang kita terfikir kan, sampai ke? Kita pun carilah perkataan tu yang kita nak sampaikan hasrat hati kita tu kepada dia, biar dia rasa macam kita rasa. Kan? Makanya kita pun cari-cari jumpalah perkataan Hindustan. Kita rasa mungkin guna perkataan Hindustan ni tu, dia akan rasa macam aku rasa. Sebab kadang-kadang kita ungkap perkataan, kita rasa satu perkataan dengan satu ungkapan, tapi dia rasa mungkin berbeza dengan kita rasa. Betul tak? Betul. Sebut aku cinta pada kamu, kita ni rasa komplit dah dalam hati aku ni 100%. Tapi bila dia dengar, mungkin dia faham tu dalam yang mungkin dia rasa tu dalam 50%, 60%, tak komplit 100%. Jadi kita terpaksa cari perkataan yang kalau boleh dia dengar tu dia rasa macam kita rasa 100%. Kita kena pinjam perkataan lain lah. Kita pun carilah perkataan, dengar cerita, tengok cerita Hindustan ungkap perkataan. Kita pun jumpa मैं तुझसे प्यार करता हूँ. Rupa-rupa cakap dia lagi tak faham. Dia cakap Urdu kan. Kalau orang Melayu saya cakap apa, bahasa mak jargon lah. Kan. मैं तुझसे प्यार करता हूँ. Dia pun tak faham. Jadi macam mana nak bagi dia faham apa hasrat hati kita? Kita pun pergi cari lagi Hindustan. Macam mana Shah Rukh Khan dengan Kajol tu duk berjoget dalam filem, itulah filem-filem cinta tu kan. Dilwale contoh. Sebab kita boleh rasa tu macam mana kisah percintaan di antara dua itu, hati dia sampai tau. Yang adik lelaki ni bagi tahu kepada si perempuan itu dengan perasaan, perempuan menyampaikan hasrat hati dia kepada lelaki pun sampai. Kita pun ambil lagu tu, link tu kita bagi pada girlfriend kita. Tujuan kita bagi tahu apa? Kita nak menyampaikan hasrat hati kita pada dia. Betul tak? Berlaku tak dalam hidup kita? Berlaku kan? Ini memang berlaku. Makanya orang pun mencari perkataan yang tepat untuk menyampaikan satu benda tu, yang apabila dia dengar, kita ungkap perkataan tu rasanya sama. Dia rasa macam kita rasa. Kita nak macam tu. Betul tak? Maka disebabkan itu perlu kepada sastra. Makanya kalau kita tengok dalam budaya orang Melayu ni, dia nak sampaikan hasrat cinta dia kepada girlfriend dia, dia tak mungkin dia sebut I love you, tapi dia nak up lagi biar rasa komplit. Dia pun kata engkau laksana bulan. Betul tak? Dia tak kata aku cinta pada kamu sebab dia rasa macam tak sampai je. Dah biasa orang cakap kan. Biasa sangat. Kalau aku cinta orang lain boleh cakap engkau laksana bulan. Dia rasa orang perempuan tu ini bukan biasa cinta aku ni. Betul kan? Rasa lain daripada lain. Maka itulah Al-Quran. Bila nak menyampaikan satu benda, kalau guna kalam biasa dia tak sampai. Maka dia kena guna kalam tu memang gila punya sastra. Tu bahasa budak-budak kita cakap. Gila punya sastra. Lagi jargon pada jargon. Lagi jargon pada jargon. Kalau orang dengar tu, kalau orang faham sastra, macam tu. Kan? Siapa yang tulis ni? Dia akan style Jadi kita faham Al-Quran ni sifat dia sastra sebab dia nak menyampaikan sesuatu benda
yang memang tak tercapai dengan perkataan biasa. Dia kena tinggi beyond dia punya tahap ketinggian tu kan. Dalam sastra dia ada satu tajuk dia panggil asy-syaja'. Orang Melayu kita panggil sajak. Sajak ni sebenarnya perkataan Arab. Syaja' ni asal maknanya adalah berani. Orang Arab ni, kelebihan dia orang ni, kalau dia orang berperang tu, masa dia nak sebelum berperang tu dia ada berunding tau. Masa dia berunding tu dia guna perkataan sastra. Atau Arab punya style. Tak, sebenarnya orang Melayu pun macam tu sebenarnya. Sebab apa guna perkataan Arab nak berunding? Kalau tak faham apa function berunding? Berunding tu dia guna perkataan tu nak tunjuk kehebatan. Alah, kita tengok dalam filem Hang Jebat Derhaka tu kan. Nordin Ahmad masa dia nak bergaduh dengan Hang Tuah, dia bercakap tu pantun. Ni sejarah orang Melayu lah. Itu kehebatan budaya masyarakat. Macam kita ada budaya kita, pantun. Dia bercakap tu dengan pantun. Dia nak bagi nasihat pada anak dia, pantun. Dia bukan cakap macam biasa. So waktu macam contoh sebelum perang perang Uhud ke perang Badar perang Badar, perang Uhud, dia memang macam tu. Memang macam tu. Dia sebelum perang tu kan dia datang wakil. Dia bercakap tu. Yang hantar wakil ni bukan orang biasa. Kehebatan seni, batu sastra bercakap. Dia guna perkataan kita dengar tu. Faham tak? Situ pun dia boleh mengalahkan musuh. Sebelum ni lah, sebelum angkat senjata lagi. Mengalahkan moral lah. Memang budaya orang Arab dan saya rasa benda ni ada pada orang Melayu. Sebab tu kalau kita tengok filem-filem Melayu lama, dia ada bercakap bahasa-bahasa dia tinggi tu kan. Sebelum nak bantai orang macam bukan semata-mata masa berperang. Bahkan kadang-kadang dia nak bagi nasihat kepada anak pun dia guna kalam yang cukup sastra. Contohlah, kalau kita tengok filem Jebat Derhaka, Dang Baru, isteri Hang Jebat. Dang Baru tu isteri Hang Jebat. Dang Baru ni dia kahwin dengan Jebat tanpa pengetahuan orang lain. Dia kahwin dia diam. Dia baik, tiba-tiba bapak dia kahwin tanpa pengetahuan bapak lah. Kahwin lari kan. Bahasa kita panggil kahwin lari. Kahwin siam. Kalau bahasa sekarang panggil kahwin siam kan. Jadi bapak dia tengok baik sangat. Apa pesanan bapak pada anak? Dia kata, wahai anakku, jangan kamu terlalu percaya dengan terangnya bulan. Kerana di sebalik terangnya itu banyak gelapnya. Kan kalau kita sekarang tak faham benda orang tua ni cakap kan. Apa dia merepek ni? Tapi sebenarnya nak memberi syarat. Kadang-kadang kamu tengok orang lelaki yang baik itu sebenarnya tak baik pun. Dia nak bagi syarat macam tu. Kau nak kawan orang lelaki, kau rasa macam dia baik, sebenarnya dia tak baik. Tapi cara dia bagi tahu, dia kata jangan terlalu percaya dengan terangnya bulan kerana di sebalik terangnya itu banyak gelapnya. Kan style. Memang style. Orang Melayu dulu memang style. Anak tu pun akan still ingat sebab benda tu jangan dengar. Satu, yang kedua, kalau kita tengok angle yang lain, maknanya orang Melayu dulu dia terror ilmu astronomi. Dia boleh tahu rupanya bulan tu tak ada cahaya. Yang adanya adalah menumpang cahaya matahari. Itu ada cahaya pada bulan. Terror astronomi orang Melayu kan. Satu sudut lah. Jadi yang saya nak bagi tahu, macam mana ungkapan sastra itu dia menyampaikan maksud yang terlalu tinggi. Makanya bila kita bercakap ni kadang-kadang kita nak tunjuk perkataan kita tu hebat. Kadang dia kena ada syaja'. Perkataan berani. Dalam orang Arab dulu, berani dia bercakap kat belakang tu sama. Macam kita cakap pantun lah. Kan? Macam kita berpantun. Macam mana? Kan sama perkataan belakang tu. Jadi yang belakang tu dia panggil syaja'. Sebenarnya asalnya syaja'. Yang sekarang orang Melayu panggil sajak tu kan. Perkataan itu tu asalnya digunakan semasa mereka berpencak di antara dua musuh. Asal Arab lah. Cuma sekarang dah jadi Melayu sampai kita nak meminang pun jadi macam tu kan. Okey. Dalam Melayu ada, dalam Hindustan lagi banyak, apatah lagi Al-Quran. Kan, Hindustan banyak lah. Arab pun ada. Kalau kita tengok orang Arab ni dia ada, apa dia kata? Ada satu pesanan dia. Ihzar aduwaka marrah, wa hadhar sadiqaka alfa marrah, fa innahu asyaddal madarrah. Kan sedap dengar kan? Belakang tu sama macam pantun. Macam pantun kan? Ihzar aduwaka marrah. Berhati-hatilah kamu dengan musuh kamu sekali. Wa hadhar sadiqaka alfa marrah. Kamu kena berhati-hati dengan kawan kamu 1000 kali. Fa innahu asyaddal madarrah, kerana mudarat dia amat berkali-kali. Kan cara cakap tu dengar style kan. Quran pun macam tu. Melayu pun ada juga. Kita tengok kan. Betul kita dengar lagu-lagu orang Melayu kan mesti ada sama belakang. Nak bagi sedap lah. Sedap dengar kan. Al-Quran pun sama. Sebab tu kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu dipanggil kalam syaja'. Okey, kita tengok ayat ni pula. Kita tengok daripada awal kita ambil wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu waladan.
ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Betul kan? Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Wah, ini panggil syajak. Kalau ikut biasa cara kita bercakap, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim asafan illam yu'minu bihadzal hadis. Macam tak sedap pula. Kan? Dia rasa pelik. Pelik. Itulah kehebatan Al-Quran. Kalau kita tengok sudut tu, apa style. Kita dengar tu pun dah sedap. Sebab tu Quran ni, siapa baca pun sedap. Betul tak? Betul. Quran ni siapa pun baca, kita dengar memang boleh terima lah. Boleh hayut. Dan dia tak ada lagu yang konsisten. Kalau kita ambil satu lagu A Message ataupun lagu Awi Wings, contohlah. Dengan rangkap yang sama tu kita tukar rima lagu, tak sedap lah. Quran ni, mari orang pertama dengan lagu lain, orang kedua dengan lagu lain, tiga lagu lain. Memang masuk lain semua. Syekh Mishari lain, Syekh Abdul Rahman pun lain lah. Tapi kita dengar mesti lain, betul tak? Sebab apa? Ni nak kata sastra Al-Quran. Semua boleh. Semua boleh. Sebab tu kita bahas dari sudut bunyi pun Quran ni dah mahal dah. Bunyi. Yang kita cara dengar, sedap. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu pun kita dah layan. Apatah lagi kandungan. Itu sebab penyajak Arab dulu kagum. tak lawan dengan Nabi punya. Tak terlawan. Tak terlawan. Dan ada orang Arab pada zaman dulu, ada orang Arab cuba nak buat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal alaihim tayran ababil. Kan sedap terdengar kan. Jadi cerita pasal gajah. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhan kamu lakukan kepada tentera bergajah? Orang, ialah Quran cabar kan. Awak mari satu ayat seperti Al-Quran. Jadi dia orang ni rasa tercabar. Dia orang buat Quran tapi luculah. Al-fil, zu amfin tawil. Bunyi sama tapi gelak lah. Gajah, hidung kau panjang. Kau pekis cerita macam tu kan. Jadi maksudnya mungkin kau boleh create bunyi yang bagus, bunyi yang sedap, tapi kandungan tak bagus dah. Quran tak. Dia lah bunyi dia sedap. Kandungan dia pun style. Kandungan dia penuh makna. Makna ni cukup mendalam. Faham kan? Tu kita nampak ini kelebihan Quran ni kita boleh nampak dalam ayat ni lah. Sebenarnya banyak lagi, tapi saya saja nak kupas ini yang kita nampak sastra Al-Quran. Kalau nak kupas satu persatu banyak lah dalam ayat lain, banyak. Okey, itu yang kita nampak satu, segi bunyi. Yang kedua, kalau kita buka dalam banyak terjemahan-terjemahan, perkataan bakhi'un nafsaka akan diterjemah sebagai qatilun nafsaka, bunuh diri. Selalu orang kata Al-Quran ni ada cerita pasal Nabi Muhammad nak bunuh diri. So, betul ke? Adakah benda tu betul ke? Apatah lagi orang pergi buat mari cerita hadis dalam Sahih Al-Bukhari, cerita pasal Nabi nak bunuh diri. Itu sahih ke atau bukan Ustaz? Kita nak cerita pasal hadis. Hadis tu yang pertama dalam Sahih Bukhari lah. Hadis tu ada Sahih Bukhari. Sebenarnya bila kita cek, dia kaedah ulama hadis ni, terutama Imam Bukhari, dia bila dia menyebut satu hadis, kadang-kadang disebut juga komentar. Jadi bila kan orang dulu kan nuliskan kitab sama, kitab Jawi lama tengok. Sampai kita tak tahu mana wakaf ni. Betul tak? Mana stop dia ni. Macam sekarang kita ada tulis ada titik tu. Dulu mana ada orang tulis ada titik. Pandai-pandai lah kau mana tahu berhenti, mana tak berhenti kan. Bayangkan bahasa Arab. Bahasa Arab sekarang boleh tahanlah ada baris. Bayangkan bahasa Arab awal dulu. Mana ada baris langsung. Mampulah kau nak baca. Fikir balik kan. Jadi bila dia tak ada titik, ulama dulu tulis hadis, dia tak bubut. Ini adalah komentar tak? Dia tulis straight, termasuklah cerita-cerita yang tak betul tadi. Tapi sebenarnya itu tu komentar. Jadi Imam Bukhari ni bila dia cerita pasal Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran, lepas tu fasa yang lama sebelum turun surah satu lagi, Nabi bersedih. Cerita hadis kat situ je. Cumanya adalah orang ni buat komentar. Komentar tu bukan hadis. Komentar tu datang daripada orang kemudian. Perawi ke apa? Perawi. Kalau dalam hadis tu, orang tu namanya Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri ni, dia buat satu komentar. Dia gambarkan yang Nabi Muhammad SAW ni nak bunuh diri. Sebenarnya, betul ke cerita tu? Cerita tu palsu. Tapi tak apa ke kita nak bercerita datang pada sumber yang palsu? Sekadar komentar, okey.
Bukan untuk nak kata itu memang berlaku pada Nabi, bukan. Bukan perbuatan Nabi Bukan sebenar. Nabi macam tu lah. Jadi yalah, kita kalau fikir balik, takkanlah Nabi nak bunuh diri kot. Nabi Sedih-sedih Nabi sampai dia nak terjun bukit ni apa kes? Betul tak? Kita ni kadang-kadang ada kat sedih apa tak lalu makan, tapi tak ada pula terjun bukit. Betul tak? Apa kes kau nak terjun bangunan kan? Sedih tu sedih lah kan. Tapi kalau ada tu maksudnya lemah sangat semangat kau. Takkan Nabi lemah setarik itu. Ni persoalan-persoalan berbangkit. Jadi kita kena clear, dakwaan mengatakan Nabi nak bunuh diri itu adalah tak benar. Tak betul. Lalu ada orang berhujah, ni ayat ni lah dalil bahawasanya Nabi Muhammad nak bunuh diri. Sedangkan tak pun. Jadi kita buka dalam kitab tafsir ni, rata-rata ulama tafsir kata fala'allaka baqi'un nafsaka ni, dia terjemah sebagai fala'allaka qati'un nafsaka. Baqi' dia terjemah sebagai qatil. Qatil ni makna bunuh diri, betul lah. Kan? Tafsiran, ini tafsiran, ini bukan hakikat Al-Quran. Jadi sebenarnya kita fikir balik, iyalah kalau betul lah Nabi nak bunuh diri, kenapa dalam ayat ni digunakan perkataan baqi'? Kenapa dia terus guna qatil nafsaka? Kan jelas. Fikir balik kan? Di sinilah pentingnya ilmu tafsir yang dipahami melalui kedalaman ilmu bahasa Arab. Kita buka dalam ni, dia akan terjemah sini membinasakan dirimu. Dalam Pimpinan Ar-Rahman. Kalau kita buka dalam terjemahan Indonesia, kadang-kadang dia guna perkataan bunuh diri. Kan? Maka jangan-jangan engkau yang Muhammad membunuh diri. Dia begitu terus. Tu masalah. Jadi kita akan salah faham terhadap Al-Quran. Dan orang yang baca tu pun rasa salah faham. Salah faham betul. Salah faham. Jadi kita akan kata, rupanya Quran sendiri mengatakan Nabi nak bunuh diri. Kan dah salah tu. Kita fikir balik, aku pun boleh tahan, takkan Nabi tak boleh nak tahan. Kita pula jadi hebat pada Nabi. Salah sebenarnya. Masalah tu kan. Sebenarnya problem tu kat mana? Apakah problem tu pada Al-Quran ataupun problemnya pada pentafsiran Al-Quran? Pentafsiran tu masalah. Pentafsiran tu ada masalah. Jadi kalau kita faham apa perbezaan di antara qatilun nafsaka dengan baqi'un nafsaka. Beza dia, qatilun nafsaka ni bunuh diri betul lah. Maksudnya kita ada bangunan terjun. Tu qatilun nafsaka. Kan? Tapi kalau baqi'un nafsaka, dia bukan naik bangunan terjun ambil pisau pacak tak ada tu, bukan. Baqi'un nafsaka ni kesedihan yang boleh menyebabkan tak lalu makan. Tu maksud baqi'un nafsaka. Yang biasalah orang cakap. Jadi sebab tu kalau tengok terjemahan Pimpinan Ar-Rahman, dia agak cermat lah, membinasakan dirimu. So orang tak terlalu macam pelik. Sebab kita tak ada perkataan yang tepat dalam bahasa Melayu. Tak tahu apa perkataan yang tepat. Perkataan baqi'un nafsaka. Kalau Arab, baqi'un nafsaka dia faham. Bunuh diri tu bukan bunuh diri terjun bangunan tu, yang tak lalu makan tu. Dia hanya sekadar kosakata yang tu Quran tu je perkataan yang tepat, kan? Jadi orang Melayu kita ni tak ada perkataan yang tepat, maka kita pun pilih membinasakan dirimu. Tapi kalau kita fikir dari sudut bahasa Arab pula, membinasakan diri ni perkataan dia fasidun nafsaka. Sebab tu kata terjemahan Melayu ni apa? Tapi kita pakailah sekadar yang ada kan. Tapi kita berjelaskan baqi'un nafsaka, dia ada beza dengan qatilun nafsaka, dan ada beza dengan fasidun nafsaka. Mesti ada beza. Jadi konteks dia macam mana? Qatilun nafsaka tu bunuh diri tu, naik bangunan terjun, pergi dekat Jabatan Pulau Pinang, terjun dalam laut, kan banyak berlaku tu kan. Ambil pisau pacak tak ada. Yang tu qatilun nafsaka. Tapi kalau sebut baqi'un nafsaka, tak lalu makan, selera hilang. Itu maksud baqi'un nafsaka. Kita nak cari perkataan yang tepat tu lah. Jadi Allah Ta'ala kata, maka jangan-jangan pula engkau yang Muhammad membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita. Asafan tu maknanya duka cita, sedih. Kan? Asafan. Banyak dalam Quran ada perkataan asafan merujuk pada sedih. Kisah Nabi Yusuf AS dengan Nabi Yaqub AS. Nabi Yaqub kata, ya asafa, wahai hati yang sedang bersedih. Style perkataan Arab. Lepas tu, ala atharihim, duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka. Apa yang buruk tadi tu? Kembali pada ayat sebelum, mereka cipta melakukan fitnah pada Allah. Cita-cita palsu. Cita yang kata Allah Ta'ala ada anak. Itu betul-betul terkesan pada diri Nabi SAW. Kau pergi kata Tuhan ada anak, kau fitnah Allah ni. Sedih. Teruk sangat ni, kan? Illam yu'minu bihadzal hadis, jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Maksudnya bila Allah Ta'ala kata illam yu'minu bihadzal hadis,
jika mereka tak beriman dengan Al-Quran, maksudnya apa Nabi dah usaha dah sebenarnya. Bila dia buat fitnah, Nabi pergi lawan. Tak bukan macam tu. Oh, dia orang dah berkeras. Menganjing pula. Jadi Nabi sedih lah. Sedih Nabi SAW. Baik, sambungan ayat. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Quran kita Sesungguhnya kami jadikan apa-apa yang ada di atas muka bumi ini zinatan laha, sebagai perhiasan bagi bumi. Bumi tu, apa yang ada di atas muka bumi itu semua itu perhiasan. Dan semua Allah Ta'ala buat apa tujuan? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, supaya kami menguji mereka, siapakah di kalangan mereka amalan yang paling baik. Allah Ta'ala kata dalam Quran. Baik. Allah Ta'ala bila dia cerita pasal ada orang ni dia buat bid'ah akidah. Bid'ah akidah lah bahasa kita mudah kan. Melakukan reka cipta dalam hal akidah sehingga meletakkan benda tu kepada Allah Ta'ala, fitnah Allah Ta'ala. Benda tu kita Nabi sedih lah. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi, kau nak bersedih tu betul lah bersedih tu. Cumanya kewujudan akidah yang pelbagai itu sebenarnya perhiasan yang ada atas muka bumi Allah Ta'ala. Kita, yalah, cuba kita fikir balik kenapa Allah Ta'ala ni dia bagi bumi ni dia takbir oleh manusia? Kenapa dia tak bagi malaikat takbir bumi? Benar kita fikir. Yang Quran sebut Allah Ta'ala masa dia nak buat Adam AS, dia kita tanya malaikat dulu. Dia nak buat satu khalifah di muka bumi. Kan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Betul kan? Jadi bila dia kata khalifah, masa tu malaikat kan tanya soalan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Ya Allah, patutkah kamu menciptakan makhluk yang melakukan kerosakan dan pertumpahan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ni sedang bertakbir dan bertasbih kepada-Mu ya Allah. Betul kan? Kalau kita fikir balik, lah bagi malaikat je lah takbir bumi. Seadil-adilnya. Sebab dia memang baik. Malaikat ni dia tak akan ingkar perintah Allah. Malaikat ni dia akan laksana segala perintah Allah. Kita fikir kalau dunia ni dipenuhi oleh malaikat kan senang. Tapi Allah Ta'ala kata tak, nak ambil juga Adam AS. Kan? Dalam pada Adam itu ada ciri-ciri yang boleh melakukan kerosakan. Itu hawa nafsu. Betul Kenapa? Bila kita fikir, bumi ni kalau semua orang baik, best ke bumi ni? Dia jadi agak macam bosan kak. Baik semua. Semua kaki masjid, semua semayang jemaah. Masjid ni berapa tingkat Orang cakap tak ada drilling orang panggil. Semua beriman. Tak best juga kan? Makanya kena ada orang mukmin, ada orang kafir. Betul kan? Betul. Ada orang baik, ada orang jahat. Jadi bila ada orang baik, ada orang jahat, maka di situ dulu bumi tu bergerak. Bergerak tu bukan bumi tu bergerak, maksudnya bagaimana program tu berlaku di atas muka bumi. Itulah yang jadikan bumi ni cantik. Itulah perhiasan bagi bumi. Betul kan? Bila ada mukmin, ada orang kafir, maka adalah perlawanan, adalah debat. Ada orang baik, ada orang jahat. Adalah ini nak tegur orang jahat, orang jahat pergi lawan orang baik. Maka adalah lakonan. Lakonan apa? Pentas tu. Kan? Dia ada cerita kan. Benda yang seronok. Seronok berlaku atas muka bumi kan. Jadi Allah Ta'ala ni sebut, Muhammad, ni ada orang tu dia buat satu reka cipta, dia kata Allah Ta'ala ada anak. Kamu sedih. Sebenarnya, macam Allah tak bagi tahu, kau tak sedih sebenarnya. Itulah perhiasan dunia. Itulah sebenarnya bumi. Itulah bumi tu jadi indah ni sebab itulah. Apabila ada orang jahat, ada orang baik, ada orang buat bid'ah, ada orang lawan bid'ah. Ada orang ada orang yang beriman, ada orang kafir, betul kan? Maka Allah Ta'ala sebut sambungannya, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami jadikan apa-apa yang ada atas muka bumi ni zinatan laha, sebagai perhiasan bagi bumi. Jadi kewujudan orang Islam, kewujudan orang bukan Islam, itu perhiasan bumi sebenarnya. Ada orang yang melakukan tuduhan Allah Ta'ala ada anak, ada pula yang pergi berlawan. Itu perhiasan bumi. Itulah Allah Ta'ala bumi kata cantik sebenarnya. Bumi tu unik. Oh, macam inilah keunikan bagi bumi. Kita ni kalau pergi kat satu tempat bunga, ada satu warna dia, tak cantik. Merah semua, ngada-ngada habis merah. Tak cantik. Tapi kalau ada merah, ada hijau. Cantik sikit. Betul kan? Kita gelas ni pun dia ada kuning, ada putih. Kalau kuning semua, putih semua, tak unik. Gelas biasa. Biasa kan? Jadi kecantikan itu apabila ada kepelbagaian warna. Adalah kecantikan dia kan. Jadi apa dimasukkan dengan warna-warna kehidupan di atas muka bumi. Itu perhiasan. Zinatan laha. Perhiasan bagi bumi. Tapi Allah Ta'ala buat ni bukan sesaja buat.
Dia sebut sambungan. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk kami nak uji mereka, manakah di kalangan mereka itu amalan yang paling baik. Semua baik. Kita pun tak tahu mana yang satu lebih, mana yang kurang. Betul lah. Jadi bosan sangat. Ini sama kan, kau dengan aku sama. Dan kita tak payah belajar, sama-sama alim lah. Betul lah. Betul tak? Betul. Jadi kalau ada alim, ada yang tak alim, maka ada konsep belajar. Betul tak? Lepas tu alim tu pula ada tahap-tahap dia pula. Alim sungguh kurang alim, makin kurang alim tahap-tahap biasa. Jadi tahap pula. Jadi kepelbagaian itu sebenarnya keunikan bumi, dan di situ tu dia nak test kita siapakah amalan yang paling baik. Siapa yang paling perfect, paling baik, paling perfect. Jadi paling baik itu kalau segi ilmu, siapa yang paling ingat ilmu, siapa yang mengamalkan ilmu, itu ahsanu amalan. Amal berbentuk ilmu kan. Kita pergi belajar. Amal dari sudut beribadat. Tu Allah Ta'ala nak test. Sebab bila ada kepelbagaian, maka kita lah tahap 1, tahap 2, tahap 3. Sebab ada kepelbagaian. Kan? Kalau satu je, tak ada lah tahap-tahap tu. Bosan orang panggil. Bosan dah bumi ni kan. Ini cara Tuhan tu nak bagi tahu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu ni tak payah sedih. Bukan tak boleh sedih lah. Jangan kamu membinasakan diri dengan kesedihan itu. Sehingga sampai satu tahap membinasakan diri hanya kerana ada satu kelompok yang melakukan tuduhan palsu terhadap Allah Ta'ala. Kan? Lepas tu macam mana nak buat? Inilah tugas kamu. Menjelaskan, berujar, berdebat. Bila berujar, berdebat, maka di situ tu kita akan tengok ramai-ramai yang mendengar tu, siapa yang ada kebijaksanaan dalam menerima, tiba-tiba dia terima sebaik-baik amalan. Ada pula tak boleh fikir. Ini amalan teruk. Malah fikir kan. Sebab Quran ajar kita bagaimana kita nak jadi manusia yang hebat dalam berakidah, mesti ada perlawanan kat situ. Kan? Berlawan ni bukan lawan bertumbuk. Kan? Berlawan ni berujar. Macam itulah maksud dia. Kan? Kalau katakan malaikat semua, tak ada cerita ni. Dia macam satu sistem, macam mana cakap? Macam kisah Isra' Mi'raj tu, Lauh Mahfuz. Kat Lauh Mahfuz, malaikat tu semua buat benda yang sama. Lepas tu pergi. Buat benda yang sama, pergi. Macam tu je. Jadi Quran ni dia nak mengajar pada kita tentang apabila kita melihat orang yang berbeza akidah dengan kita, kita jangan terus anggap mereka ni sebagai musuh, tapi kita jadikan itu adalah sebagai satu kepelbagaian dan untuk meningkatkan iman kita dengan kita ajak daripada agama. Kan? Kita ajak dia. Tiba-tiba dalam ramai-ramai tu ada yang terima ahsanu amalan. Ada yang tolak. Ini tidak ahsanu amalan. Hikmah Allah Ta'ala. Okey, akan datang kita akan masuklah. Itu akan datang Allah Ta'ala ni baru nak start masuk dengan tajuk Ashabul Kahfi. Menarik Quran. Dia mulakan lepas dia cerita pasal apa ni, bumi, sebaik-baik amal datang ke bumi. Dia akan pergi pada tajuk tanah pula. Tiba-tiba lah. Tanah yang gersang. Sebab bumi ada kait dengan tanah. Bila tanah gersang, lepas tu baru dia masuk cerita Ashabul Kahfi. Kenapa tanah gersang dengan Ashabul Kahfi? Sebab bila sebut tanah gersang, tanah yang mati, kemudian hidup kan. Ashabul Kahfi ni orang hidup, lepas tu ditidurkan 300 tahun lebih. Cara Quran bercerita kan. Itu akan datang dia. Ada plot dia. Ada plot. Inilah kelebihan Al-Quran dalam bercerita. Wallahu a'lam. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Wan Ji kerana sudi memberikan satu share yang banyak input sebenarnya berkenaan dengan surah Kahfi. Panjang kita lebar pada 2 ayat je sebenarnya Ustaz. Tapi itulah keunikan Al-Quran. Jadi pada rakan-rakan di luar sana, jangan lupa untuk like, follow dan terus share kepada rakan-rakan di dalam Yuwana TV. Kalau nak tengok Facebook, boleh search Yuwana TV. Semua boleh search Yuwana TV je. Memang kita ada je. Alright, Ustaz, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.